Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan yang bertajuk Prinsip Kebebasan Beragama menurut Undang-Undang di Malaysia. Pensyarah yang membimbing kami bagi subjek ini ialah Puan Zanariah binti Dimun. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Nurul Nazihah binti Jamaluddin 20BS02001, Nur Nadira Zakiyah binti Muhammad Nazmi 20BS02011, Nur Faizah binti Daiman 20BS02013 dan Khadijah Zulfa binti Muhammad Rizwan 20BS02021. Di Malaysia, Islam termaktub sebagai agama persekutuan, namun kebebasan agama sudah lama diamalkan. Agama telah membentuk satu konsep yang penting dalam perlembagaan persekutuan, yang mana perlembagaan telah mengiktiraf Islam sebagai agama tertinggi negara bukan sahaja disebabkan faktor sejarah, yang mana Islam menjadi agama yang berpengaruh di semenanjung tanah Melayu sejak kurun ke-12 lagi, bahkan juga mengiktiraf dasar dan kekuasaan raja-raja yang semuanya adalah beragama Islam sewaktu negara ini dibentuk. Perlembagaan telah meletakkan dasar yang sangat jelas mengenai agama dan hubungan antara penganut agama dalam usaha menjaga kedudukan Islam sebagai agama negara, iaitu pada perkara 11 dalam Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia ada menyatakan tentang kebebasan beragama, yang mana setiap agama boleh diamalkan dalam keadaan aman dan damai. Menurut Kamus Undang-Undang, kebebasan beragama ialah hak untuk mengikut kepercayaan agama sebagaimana yang dipilih oleh seseorang, hak untuk menyatakan pegangan agama secara terbuka tanpa ketakutan atau halangan akan dikenakan sesuatu tindakan, serta hak untuk mengisytiharkan kepercayaan melalui pemujaan, amalan, ajaran dan sebaran. Sehubungan dengan itu, objektif yang perlu diketengahkan dalam pembentangan ini adalah bagi memberikan kefahaman berkenaan konsep kebebasan beragama menurut undang-undang di Malaysia. Ia juga adalah bertujuan bagi memahami bagaimana penafsiran Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan tentang kebebasan beragama. Oleh itu, pembentangan ini kami telah membahagikan kepada 5 bahagian, iaitu bahagian yang pertama kami akan menjelaskan mengenai konsep kebebasan beragama, bahagian kedua pula kami akan menerangkan berkenaan dengan kedudukan agama Islam di Malaysia, manakala bahagian yang ketiga kami akan menjelaskan kepada perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Bahagian yang keempat pula kami akan menerangkan berkenaan dengan isu mengenai kebebasan beragama di Malaysia, dan bahagian yang terakhir di dalam pembentangan ini kami akan menjelaskan mengenai persoalan berkenaan kebebasan beragama itu merupakan hak peribadi atau hak negara. Seterusnya adalah konsep kebebasan beragama. Jika dirujuk kepada ajaran agama Islam, peruntukan perlembagaan adalah menepati prinsip Islam sebenar, iaitu mementingkan kesejahteraan awam dalam menentukan perhubungan antara penganut agama. Menurut ajaran agama Islam yang sebenar, masyarakat yang menganut agama lain tidak perlu bimbang kepada paksaan, kerana tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam dan tidak boleh masuk campur dalam urusan agama lain. Justeru, pendekatan Islam ini disokong oleh peruntukan perlembagaan dengan adanya peruntukan dalam perkara 3 Kuasa 1 dan perkara 11. Konsep kebebasan beragama ini telah memberikan beberapa implikasi, antaranya dalam pendidikan, yang mana kerajaan mewajibkan supaya pendidikan agama Islam wajib diajar kepada semua kanak-kanak yang beragama Islam, manakala mereka yang bukan beragama Islam didedahkan dengan kelas moral dan etika. Begitu juga dalam penukaran agama telah dinyatakan dalam Perlembagaan Malaysia, yang mana individu yang berumur 18 tahun ke atas bebas memilih agama masing-masing. Dan juga dalam perkahwinan dan penceraian, orang bukan Muslim yang ingin menikahi seorang Muslim harus memasuki agama Islam sebelum perkahwinan boleh diiktiraf sebagai sah mengikut undang-undang. Malah mengenai penceraian, sekiranya salah seorang pasangan telah menukar agamanya, terutamanya salah seorang adalah beragama Islam manakala pasangannya tidak beragama Islam, maka perkahwinan akan terbatal di sisi undang-undang. Nama saya Khadijah Zulfa binti Muhammad Ridwan, nombor matrik 20BS02021. Slide yang seterusnya akan membicarakan tentang kedudukan agama Islam di Malaysia. Dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, di mana dapat kita lihat di dalam slide bahawa perkara 3 Kuasa 1 agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Seterusnya, yang kedua,
Perkara 3 Kuasa 2, di dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, kedudukan raja sebagai ketua agama Islam dalam negerinya mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapkan oleh perlembagaan itu. Di mana maksud di sini segala hak, keistimewaan dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai ketua agama Islam tidaklah tersentuh dan tercacat. Seterusnya perkara 3 Kuasa 3, di mana perlembagaan negeri-negeri yakni Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi kepada Yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai ketua agama Islam dalam negeri tersebut. Seterusnya perkara 3 Kuasa 4, tiada apa-apa jua dalam ini yang mengurangkan mana-mana peruntukan lain dalam perlembagaan ini. Dan perkara 3 Kuasa 5, walau apa-apa jua dalam perlembagaan ini Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi ketua agama Islam di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dan bagi maksud ini ialah Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan bagi mengawal selia hal ehwal agama Islam dan bagi menubuhkan suatu majlis untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh itu, jelaslah bahawa perkara 3 di dalam perlembagaan persekutuan bermaksud Islam ialah agama persekutuan. Seperti yang terkandung di dalam perlembagaan jelas menerangkan bahawa kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak akan mengancam hak bukan Islam untuk menganut dan mengamalkan kepercayaan agama secara bebas. Meskipun agama Islam disebut dalam peruntukan perkara 3 Kuasa 1 sebagai agama bagi persekutuan, tetapi undang-undang Islam tidak menjadi sebagai undang-undang tertinggi negara. Mengikut kepada perkara 4 Kuasa 1, perlembagaan ini ialah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Nama saya Nur Nadra Zakia binti Muhammad Nazmi dan nombor matrik saya 20BS 02011. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada slide seterusnya saya akan menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan setiap peruntukan-peruntukan yang ada di dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan peruntukan perkara 11 Kuasa 1 Perlembagaan Malaysia, tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan ianya tertakluk kepada fasal 4 mengembangkannya. Jelas di sini bahawa setiap individu mempunyai hak untuk memilih, menganut dan mengamalkan agamanya sendiri di mana-mana persekutuan dengan aman dan harmoni. Ini adalah berdasarkan hak asasi manusia yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Kuasa 1. Jadi peruntukan ini bermaksud bagi individu yang sudah mencapai umur dewasa iaitu 18 tahun, pertukaran agama adalah tidak bersalahan dan dibenarkan mengikut undang-undang. Adapun menurut sarjana beberapa sarjana perundangan seperti Dr. Najibah Muhammad Zain, Wahidah Kamalam MBG binti Abdullah, Abdul Munir Yaakob, Dr. Hajam Helen Siraj, mereka menegaskan bahawa pertukaran agama bagi seseorang individu itu tidaklah bercanggah dan berlawanan dengan perlembagaan Malaysia. Tetapi peruntukan ini hanyalah bersesuaian untuk digunakan pakai bagi mereka yang bukan beragama Islam, yang ingin memeluk Islam dan bukannya untuk orang Islam. Adapun menurut Muhammad Azam Muhammad Adil dan Bernard Lewis yang merupakan sarjana kontemporari, mereka menyatakan bahawa pertukaran agama bagi Muslim dari segi hukum syarak merupakan jenayah murtad dan mereka yang memeluk Islam tidak boleh menukar agama mereka atau kembali kepada agama yang dahulu. Perkara ini adalah untuk menjaga integriti agama dan maslahat umum agama Islam yang mana ianya patut didahulukan dan diutamakan berbanding maslahat individu. Adapun perkara 11 Kuasa 2 menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diperuntukkan khas semuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agama sendiri. Jadi di sini ianya menjelaskan bahawa tiada siapa pun individu yang boleh dipaksa untuk membayar apa-apa cukai jika diperuntukkan bagi maksud yang lain dari agamanya sendiri. Dan berdasarkan peruntukan ini juga, semua orang di Malaysia dikenakan cukai pendapatan dan cukai-cukai yang lain. Akan tetapi, zakat dan fitrah dikutip dari orang-orang Islam sahaja. Undang-undang untuk menyekat pengembangan agama-agama lain selain Islam kepada orang Islam telah pun dibuat oleh beberapa negeri melalui perkara 11.
Antaranya seperti yang berlaku pada tahun 1987 di Kelantan, Kedah dan Melaka. Adapun di Selangor, perkara tersebut terjadi pada tahun 1988. Manakala di dalam perkara 11 Kerosa 3 yang berbunyi, tiap-tiap kumpulan agama berhak A. menguruskan hal ehwal agama sendiri, B. menubuhkan dan menyelenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat, dan C. memperoleh dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. Di sini menjelaskan bahawa setiap kumpulan agama itu berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, termasuklah menubuh, menyelenggara atau memiliki harta atau institusi. Adapun perkara 11 Kerosa 4 menyatakan bahawa Undang-Undang Negeri dan Undang-Undang Wilayah Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa kepercayaan agama di dalam kalangan orang Islam. Jadi berdasarkan peruntukan ini, iaitu Undang-Undang Negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau mana-mana kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Jadi di sini jelas difahami bahawa penyebaran agama lain selain Islam kepada orang Islam adalah disekat dan menyebabkan juga ciri-ciri sekular negara Malaysia makin terhakis. Walaupun Malaysia tidak boleh dikatakan negara Islam dalam erti kata yang sebenar, dan ini tidak pula bermakna bahawa Malaysia menjadi negara sekular. Kerana jika dirujuk kepada perkara 3 Kerosa 1 yang mengatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, ini telah mengurangkan ciri-ciri sekular. Namun, kedudukan Islam dalam perlembagaan tidak harus dibataskan kepada polemik sama ada sebagai cara hidup atau upacara semata-mata atau bersifat sekular atau sebaliknya. Ini adalah kata Abdul Aziz Bari. Peruntukan terakhir ialah perkara 11 Kerosa 5, iaitu perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau prinsip moral. Jadi, peruntukan ini memberi kefahaman bahawa setiap individu berhak mengamalkan agama masing-masing. Tetapi kebebasan ini tidaklah membawa maksud mereka dibenarkan membuat apa-apa perbuatan yang bertentangan dan menyalahi undang-undang am. Dapat difahami di sini bahawa jika ada mana-mana kumpulan agama yang melanggar undang-undang am seperti membunuh, mendatangkan masalah kepada kesihatan awam atau mendatangkan masalah kepada akhlak individu yang lain, membuat perbuatan yang keji dan sebagainya, maka kumpulan tersebut telah melanggar peruntukan ini. Jadi di sinilah terletaknya hak kebebasan beragama. Slide seterusnya adalah tentang isu mengenai kebebasan beragama di Malaysia. Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan banyak menyentuh tentang permasalahan kebebasan beragama, khususnya dari perspektif hak asasi individu. Isu yang sering diketengahkan ialah berkaitan limitasi seorang Islam itu dalam mengamalkan agamanya, murtad dan penyebaran agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Selain perkara 11, peruntukan tentang kebebasan agama juga boleh dirujuk dalam perkara 3 Kerosa 1, iaitu Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dan juga perkara 10, iaitu kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, perkara 8 kesamarataan, dan perkara 12 iaitu hak berkaitan dengan pendidikan. Maka, berdasarkan peruntukan-peruntukan ini, nyata bahawa kebebasan dalam beragama diberikan kepada semua penganut, Islam dan bukan Islam. Akan tetapi, kebebasan dalam penyebaran agama adalah tidak mutlak. Contoh yang dapat dilihat adalah di dalam perkara 11 Kerosa 4, Parlimen atau Dewan Undangan Negeri diberi kuasa untuk meluluskan undang-undang pengawalan agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Jadi di sini bermakna mereka yang beragama bukan Islam tidak dibenarkan sama sekali untuk menyebarkan agama mereka kepada orang Islam. Tetapi sebaliknya, orang Islam dibenarkan untuk berbuat demikian. Jadi bagi sesetengah individu, kenyataan ini seolah-olah tidak adil dalam hak kebebasan beragama. Namun menurut beberapa sarjana, peruntukan ini sebenarnya dimasukkan demi untuk memelihara kestabilan masyarakat. Antara kes yang dapat dirujuk berkaitan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan ialah kes yang terkenal, iaitu kes tentang Aisyah Bukhari lawan Pejabat Agama Johor Bahru. Aisyah merupakan seorang gadis berumur 25 tahun yang bekerja di sebuah syarikat bank di Jalan Ampang setelah mendapat kelulusan diploma dalam bahagian banking di Institut Teknologi Mara ITM ataupun sekarang dikenali sebagai UiTM. Aisyah telah tinggal bersama kakaknya di Lembah Keramat, Kuala Lumpur. Kehidupan dan asuhan yang diberikan oleh keluarga Aisyah
sama seperti keluarga Melayu Islam yang lain, yang mana mereka didedahkan dengan ilmu agama sejak kecil. Tetapi ada sesuatu berita yang mengejutkan. Pada 19 Oktober 1997, Aisyah mengisytiharkan kepada ayahnya iaitu Haji Bukhari bahawa dirinya murtad melalui telefon ketika berada di sebuah gereja di Pancu Jaya Rasah Negeri Sembilan. Perkhabaran Aisyah itu mengejutkan bapanya kerana Aisyah dibesarkan dalam susunan keluarga yang kuat agama. Bapanya merupakan seorang imam, datuknya juga merupakan seorang imam. Aisyah juga telah menghafal beberapa surah seperti surah Yasin dan surah Sajdah. Di UiTM juga ataupun di ITM, Aisyah juga terlibat dalam Persatuan Gerakan Islam dan mengetahui kelemahan-kelemahan Bible. Jadi melalui peguamnya, Aisyah mendakwa bahawa telah mengikrarkan satu surat akuan yang memberi kenyataan bahawa dia ingin keluar Islam iaitu murtad dan memeluk agama Katolik dengan memakai nama baru iaitu Aisyah Felicia Bukhari pada 22 Oktober 2012. Bagaimanapun, dakwaan Aisyah mengenai perkara ini masih tidak jelas disebabkan tiada keterangan dan pengakuan secara terbuka daripada Aisyah sendiri tentang perkara tersebut. Pengakuan daripada Aisyah yang ada hanya melalui seorang peguam, tetapi kenyataan tersebut diragui oleh keluarga Aisyah. Ini adalah kerana kenyataan taubat yang dibuat oleh Aisyah di Jabatan Agama Islam Negeri Johor di Johor Bahru pada 18 Disember 2013. Seterusnya pada 30 Disember 2013, Aisyah dilaporkan hilang dan dia dipercayai berada bersama teman lelakinya yang bernama Joseph Arnold Lee yang berumur 28 tahun. Dan pihak polis juga tidak menafikan sebarang kemungkinan bahawa Aisyah dan pasangannya telah bersembunyi di negara jiran. Jadi bagi menentukan kesahihan dakwaan Aisyah bahawa dia telah murtad, keterangan dari diri dia sendiri adalah amat penting. Namun sehingga kini Aisyah tetap murtad dan kini berada di Australia. Jadi perkara ini telah membawa isu di mana perkara 11 perlembagaan persekutuan diguna sesuka hati untuk memilih agama lain selain Islam. Nama saya Nur Faizah binti Daiman, nombor matrik 20BS02013. Seterusnya kita masuk pula kepada persoalan adakah kebebasan agama ini hak peribadi ataupun hak negara. Jadi mari kita sama-sama telusuri jawapannya. Dasawarsa ini, dalam kita tak sedar persoalan ini masih lagi berlegar-legar di fikiran masyarakat kini yang kurang penghayatan terhadap undang-undang Malaysia. Mungkin segelintir golongan ini mempunyai kekeliruan dalam formula yang jelas-jelas tertakluk dalam perkara 3 Klausa 1 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan mengenai kedudukan agama Islam itu sebagai agama negara serta jaminan kebebasan agama-agama lain yang juga dilindungi perlembagaan. Padahal sudah terang lagi bersuluh terbukti bahawa setiap individu itu mempunyai hak untuk menganut, memilih dan mengamalkan agamanya sendiri secara bebas yang diperuntukkan dalam perkara 11 Klausa 1 Perlembagaan Malaysia. Hak ini terletak di bahagian hak asasi manusia yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan seperti berikut, iaitu tiap-tiap orang adalah berhak menganut dan mengamalkan agamanya dan juga tertakluk kepada fasal 4 iaitu mengembangkan agamanya. Untuk mengukuhkan lagi kebebasan beragama ini ternyata memang hak peribadi setiap individu, perlembagaan meletakkan dasar yang sangat jelas mengenai agama dan hubungan antara penganutnya, iaitu harus diamalkan dalam keadaan aman dan damai. Sehubungan dengan itu, penyertaan ini jelas menggambarkan hak kebebasan agama itu tertakluk kepada individu itu sendiri kerana mengutamakan hubungan sejagat agar sentiasa dalam keadaan harmoni. Di samping itu, secara abstraknya terlihat juga dalam perkara 11 Klausa 1 seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, di mana perlembagaan mengumumkan dua jenis hak kepada warga Malaysia yang terdiri daripada hak menganut agama dan hak mengamalkan agama. Oleh yang demikian, dalam perincian pertama seperti yang tertera dalam slide ini, hak menganut agama ini menggambarkan setiap orang diberikan hak kebebasan untuk menganut agama masing-masing di dalam negara Malaysia ini. Lantaran itu, setiap individu yang telah menganut sebarang agama adalah terikat dan berkewajipan dalam peraturan agamanya. Akan tetapi, hak beragama ini bukanlah bersifat mutlak, bahkan di Malaysia ini ianya adalah berdasarkan prinsip agama masing-masing. Tambahan pula, orang Islam tidak dibenarkan sewenang-wenangnya keluar daripada agama kerana tertakluk kepada undang-undang jenayah Islam negeri-negeri di Malaysia. Sungguh pun begitu, orang bukan Islam mempunyai hak untuk menukar agamanya selaras dengan kemahuannya, sama ada untuk memeluk agama Islam ataupun agama lain. Mereka juga mempunyai hak untuk menyebarkan agama mereka kepada orang lain kecuali orang Islam. Seterusnya, dalam perincian kedua ini,
adalah setiap individu juga diberikan hak untuk mengamalkan agama masing-masing, bahkan layak dan berkuasa mengembangkan pengamalan agama masing-masing seperti yang telah diwartakan dalam perkara 11 Klausa 1 Perlembagaan Persekutuan. Bersangkutan dengan hal ini, hak untuk menganuti dan mengamalkan agama ini sama sekali tidak boleh disekat oleh mana-mana pihak atas apa-apa alasan sekalipun, melainkan ia berlawanan dengan apa-apa undang-undang am berhubung dengan ketenteraman awam, kesihatan awam ataupun moraliti. Bertitik tolak dengan segala bukti dan kenyataan yang saya sebutkan sebentar tadi, walaupun Islam itu adalah agama negara dari segi anutan dan amalannya, negara Malaysia ini tiada hak untuk mengikat masyarakat menganut mana-mana agama tertentu. Sebaliknya, menjadi hak setiap individu untuk memilih agama yang diyakininya seperti yang telah ditetapkan dalam perkara 11 Klausa 1 Perlembagaan Malaysia. Sebagai kesimpulannya, apa yang dapat dirumuskan dalam pembentangan ini, Malaysia adalah negara yang menegakkan hak asasi manusia khususnya dalam konteks hak kebebasan beragama. Namun, hak asasi ini diberikan bersesuaian dengan undang-undang negara yang telah ditentukan oleh sifat negara Malaysia. Akan tetapi, di dalam skop Islam, menurut jumhur ulama, kebebasan beragama yang dianjurkan dalam Islam sama sekali tidak membenarkan penganutnya melakukan dosa murtad. Dan walaupun hak memilih agama dilihat sebagai hak asasi manusia, apabila seseorang itu telah memilih Islam, maka dilarang keras baginya untuk murtad demi untuk menjaga integriti agama Islam itu sendiri. Hal ini kerana perbuatan murtad adalah satu bentuk jenayah yang merosakkan agama, dan agama Islam tiada kompromi dalam perkara yang akan merosakkan agama. Seperti mana juga yang telah termaktub dalam perkara 3 Klausa 1, Perlembagaan menyatakan Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di Malaysia. Ini bermakna, walaupun kedudukan agama Islam itu istimewa berbanding agama-agama lain, perlembagaan tidak menghalalkan ataupun penafian hak penganut-penganut agama lain hanya kerana Islam itu agama persekutuan. Hak beragama penganut-penganut agama lain memang pun dijamin perlembagaan, dan apa-apa tindakan yang menafikan hak ini adalah tidak mengikut perlembagaan. Dan yang terakhir sekali, apa yang dapat kita lihat adalah kebebasan beragama ini merupakan hak bagi setiap individu yang bertepatan dalam perkara 11 Klausa 1 Perlembagaan Malaysia. Wallahu a'lam, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.